يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية إن شاء الله. Ini adalah siri yang kedua insya-Allah من كتاب dari kitab التفكر والاعتبار At-Tafakkur wal I'tibar في فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار. Kitab At-Tafakkur wal I'tibar pada menyatakan fadilat amalan berselawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, لمؤلفها yang dikarang oleh العالم المشهور alim yang kesuhur, والولي الكبير wali besar, سيدنا الشريف الحسني أحمد بن ثابت Sayyidina Syarif Al-Hasani Ahmad Ibn Thabit. رضي الله عنه وأرضاه، Semoga Allah meridai beliau dan mencapaikan keredaannya buat beliau. ونفعنا بجميع الصالحين. Dan semoga Allah mengurniakan kepada kita manfaat dengan seluruh salihin. فنبدأ ونقول Kita mulakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. في البداية أحب أوضح نقطة. Di permulaan ini, sukalah saya untuk menjelaskan satu poin. اللغة العربية Bahasa Arab من أعظم اللغات adalah antara seagung-agung bahasa في التاريخ البشري، dalam sejarah kemanusiaan, في التاريخ الإنساني. dalam sejarah insaniah. لهذا السبب Sebab inilah القرآن الكريم Al-Quranul Karim نزل بهذا اللسان العربي. diturunkan dengan lisan Arab. مثال من هذه الأمثلة، Contoh daripada sekian banyak contohnya, في العربي dalam bahasa Arab نقول على الرؤيا التي من الله سبحانه وتعالى. dalam bahasa Arab diistilahkan mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ru'ya. أيوة. أما الحلم من الشيطان. Adapun kalau mimpi itu dari syaitan, mimpi itu daripada angan-angan, namanya al-hilim. أيوة. فمثلا كل الترجمات كل اللغات، Jadi dalam terjemahan semua bahasa, الإنجليزي أو غيره، baik terjemahan Inggeris, baik terjemahan apa, يقولوا دريم. mereka terjemahkan sebagai dream. الدريم يعني من الشيطان. Kalau dream itu artinya mimpi dari syaitan. زي بالعربي الحلم. Sama equalnya dalam bahasa Arab al-hilim. أما الحلم حلم. Tapi kalau mimpi, أيوة. أما في الإسلام tapi kalau dalam Islam الرؤيا ia disebut ar-ru'ya. التي يراها الرجل الصالح. Seperti mana yang datang dalam nas, ru'ya, mimpi yang dimimpi oleh orang soleh, أو المرأة الصالحة. baik lelaki baik perempuan. لأنه في اللغة العربية Kerana dalam bahasa Arab يقصد بالرجل bila disebut rajul, أي إنسان ذكر أو أنثى. bila disebut rajul itu boleh dinyatakan pada mana-mana insan, lelaki atau perempuan. بلغ الصلاح في التقوى Mana-mana lelaki atau perempuan yang mencapai darjat kesolehan, ketakwaan, والعبادة والطاعة والذكر والعلم. mencapai tahap ibadat, ketaatan, zikir dan ilmu. فيقول رجل Itu untuk insan ini dinamakan rajul, أو رجال. dipanggil rijal. يعني Artinya ممكن يكون ذكر ويكون أنثى. rajul atau rijal ini boleh lelaki, boleh wanita. نبدأ ونقول، يقول المؤلف سيدنا أحمد بن ثابت، Kita mulakan, berkata pengarang Sidi Muhammad bin Thabit, وها أنا أذكر الآن inilah aku akan menyebut sekarang ما فتح الله علينا من فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. kurniaan futuh daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberi pada kami daripada amalan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam taslima. ولا تستبعدوا إدراك هذا الفضل العظيم يا أحبابنا. Wahai para kekasih kami, wahai tuan-tuan, janganlah kau menganggap
kurniaan agung ini suatu yang tak mungkin tercapai atau jauh sangat nak dicapai. يا أمة سيدنا رسول الله Duhai umat Sayyidina Rasulullah, يا أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس wahai umat yang disebutkan padanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. الله يقول في كتابه العظيم Allah berfirman dalam kitabnya yang agung, واسألوا الله من فضله. mintalah kepada Allah dari kurnianya. وهذا من فضل الله العظيم الواسع. Dan ini adalah daripada kurnia Allah yang agung yang maha luas. أما الذي ينكر هذا Adapun orang yang mengingkari perkara ini, فيقول سيدنا أحمد بن ثابت maka Sayyidina Ahmad bin Thabit berkata, لأنه لا يبعد هذا الفضل إلا على عادم التأثر. orang yang merasakan bahawa kurniaan ini jauh sangat dicapai tidak lain melainkan orang ini orang yang tak ada kesan padanya langsung, وضعيف اليقين orang yang daif yakin, وبارد الهمة orang yang hemahnya dingin, وقليل النية orang yang niatnya sedikit, وعادم المحبة في الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. orang yang tiada mahabbah terhadap amalan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. فمن كان من صفاته قلة النية Dan orang yang kalau memang sifatnya itu sedikit niat, وعدم المحبة في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم orang yang kalau dia memang tidak ada mahabbah pada amalan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فقد يستبعد ما أذكره هنا. orang ini dia akan merasa apa yang saya nak sebutkan ni sebagai satu yang tak mungkin tercapai lah. وكيف أن الله تعالى تبارك وتعالى يجازي العباد على قدر نيتهم. Itu bagaimana dia berkeyakinan begitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi kurnia kepada para abdinya berdasarkan kadar niat masing-masing. لقول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم Demikian itu sabda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ينال أحدكم بنيته ما لم ينل بعمله. kamu itu boleh mencapai apa yang kamu niatkan, apa yang tak tercapai dengan amalan kamu. فيقول سيدنا أحمد Berkata Sayyidina Ahmad بن ثابت bin Thabit, فبحسن نيتي maka dengan baik niat aku, وقوة محبتي dengan kuatnya في mahabbahku الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم pada amalan selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صنفت هذا الكتاب في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. inilah aku mengarang kitab ini pada membicarakan amalan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد رأيت لها من الفضائل والبشائر ما لا ينحصر. Daripada karangan ini, daripada amalan ini, aku telah melihat berbagai-bagai fadilat, berbagai kemuliaan yang tak terkira banyaknya. ورجوت الله أن يبلغني مقصودي Demikian itulah aku bermohon kepada Allah agar dia mencapaikan maksudku ويحسن نيتي dan dia membaikkan niatku, وما وعدني به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan apa yang dijanjikan kepadaku oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله والشكر لله Maka alhamdulillah, syukur pada Allah على أن الله جعلنا kerana Allah telah menjadikan kita من أمته صلى الله عليه وسلم. kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. وهذا الشرف الأكبر Dan inilah kemuliaan yang akbar, ليس أكبر منه tiada yang lebih akbar أن darinya. تكون من أمة سيدنا رسول الله. Tiada yang terlebih akbar dari engkau menjadi umat Sayyidina Rasulullah. الحمد لله. Alhamdulillah. فأول ما بشرت فيه Maka mula-mula khabar gembira yang diberi kepadaku, يعني أول رؤية artinya mimpi من pertamaku 21 رؤية daripada 21 mimpi ذكرها في كتابه yang pengarang menyebutkan dalam kitab beliau. سيدنا أحمد بن ثابت المؤلف. Pengarangnya Sayyidina Ahmad bin Thabit. فيقول أول ما بشرت به Kata beliau, maka busyara, khabar gembira, mimpi pertama yang aku dapat يوم بدأت هذا الكتاب أكتب في الصلاة على رسول الله. ialah hari aku memulakan mengarang kitab ini tentang selawat ke atas Sayyidina Rasulullah. فكنت في جبل في تونس Ketika itu aku berada di gunung di Tunisia. وفيه غار مشهور باسم غار الملح. Di gunung itu ada satu gua, terkenal gua itu dengan panggilan Gua Al-Milih. عند مقام لسيدي علي المكي رضي الله عنه. Di situ ada makam Sidi Ali Al-Makki radhiyallahu anhu. أني نظمت منه نحو البابين. Di tempat itu aku mengaranglah kitab ini kurang lebih 2 bab. وأنا في الخلوة. Ketika itu aku dalam khalwah, أنا في العزلة. aku dalam uzlah. لأن الخلوة في اللغة العربية Sebab yang namanya khalwah dalam bahasa Arab أن تكفل بينك وبين الله، تدخل في غرفة. ialah kamu menyendiri bersama Allah, kamu kunci diri dalam bilik. وهذا هو أصل اللغة العربية. Dan inilah dia asal bahasa Arab. ولكن ربما هنا في ماليزيا Tapi boleh jadi kat sini dekat Malaysia, هذه الكلمة الجميلة، kalimat khalwah yang indah ini, الكلمة الجميلة kalimat yang indah ini, الرائعة kalimat yang mantap ini, yang cantik التي ini, فيها مع خلوة مع الله
yang memberi arti kamu menyendiri bersama Allah. وعزلة مع الله Kamu beruzlah dengan Allah. وابتهال مع الله Kamu merayu-rayu, ibtihal dengan ودعاء Allah. مع الله. Kamu berdoa pada Allah. هذا الكلمة Kalimat ini ممتازة mantap betul. ولكنها Tetapi ia للأسف الشديد malang sekali هنا في ماليزيا di sini di Malaysia ربطوها kalimat khalwah مع أن يختلي الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. diartikan sebagai orang lelaki ajnabi berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah. فهنا في هذا الكلام في هذا الكتاب Maka dalam kitab ini ما نتعرض للخلوة التي بين الرجل والمرأة، kita bila sebut khalwah itu kita tak cerita ya tentang khalwah orang lelaki berkhalwat dengan perempuan, tidak ya. ولكن نقصد Yang dimaksudkan الخلوة dengan khalwah أن الإنسان adalah insan يكفي الباب غرفته menutup mengunci pintu biliknya, ليس بينه وبين الله أحد، tidak ada orang lain, cuma dia dengan Allah saja. يفرش سجادته Dia bentang sejadahnya, ويكون على وضوء تمام dia dalam keadaan wuduk sempurna, على توجه القبلة، dia tawajuh menghadap kiblat, يصلي dia solat, ويذكر dia zikir, ويقرأ العلم. dia mengaji ilmu. هذا المقصود بالخلوة، Ini yang dimaksudkan dengan khalwah. يعني Artinya أن لا يكون مع أي إنسان dia tidak bersama dengan mana-mana insan. لا يراه بعينه Dia tak melihat siapa-siapa dengan matanya, ولا يسمع صوته. suaranya tak didengar oleh orang lain. هذا هو الخلوة، Inilah dia khalwah. أن يكون مع الله Ialah seseorang itu bersama Allah ظاهرا secara وباطنا. zahir dan batin. ثم المؤلف يستمر يقول: Kemudian pengarang melanjutkan, ثم قدم إلينا سيدي أحمد إبراهيم الحيدري. kemudian datanglah kepada kami seorang yang bernama Sidi Muhammad bin Ibrahim Al-Haidari. وهو أخي من الشيخ، يعني كلهم يتبعون لشيخ واحد. Beliau ini saudaraku seperguruan dengan seorang syekh. فمن عظمة محبته لشيخه، Maka Sidi Muhammad Al-Haidari ini terlalu agung mahabbah ni kepada syekh. سيدي أحمد بن ثابت محبته لشيخه، Maka maaf, Sidi Ahmad bin Thabit ini terlalu agung mahabbah kepada syekh beliau. فيفرح Beliau gembira. بقدوم مريد ثاني لشيخه، يعني كلهم أخوان لشيخ واحد. Maka beliau gembiralah sangat dengan kedatangan seorang lagi murid syekhnya. Artinya mereka berdua ni saudara mara dalam seperguruan seorang syekh. فكلنا اجتمعنا عند مقام الشيخ سيدي علي المكي رضي الله عنه. Maka kami pun berhimpunlah di sisi maqam Sidi Muhammad Sidi Ali Al-Makki radhiyallahu an مع شيخ رجل صالح آخر اسمه سيدي أحمد بن موسى. bersama seorang lagi soleh namanya Sidi Ahmad bin Musa. فلما صلينا العشاء Kami pun bila dah solat Isyak, وقضى كل منا صلاة العشاء جماعة، masing-masing kami sama-sama dah solat Isyak berjamaah. وبعدين كل واحد راح في زاوية Habis, خلوة، dah habis solat Isyak berjamaah tu masing-masing pergi ke khalwahnya. وقضى كل واحد منه ورده. Masing-masing pun menunaikan wiridnya. بعد ذلك Lepas tu أخذ كل واحد منا مضجعه ليستريح. masing-masing kami pun ambil tempat masing-masing untuk berehat. شوف في الخلوة Tengok ya, dalam khalwah ما في نوم، tak ada tidur. استراحة سماها، Mereka namakan sebagai istirahat. يعني Artinya تنام قليل وتصحى. tidur sedikit kemudian bangun. فيكمل يقول: فنام أصحابي. Syekh meneruskan, kata beliau, maka teman-temanku pun tidur. شوف. Tengok. فبقيت متفكرا في فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka duduklah aku berfikir, bertafakur tentang fadilat selawat ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. فمر نحو الثلث من الليل، Maka berlalulah 1/3 malam kurang lebih. فاستيقظ أخي Saudaraku سيدي أحمد إبراهيم من النوم. Sidi Ahmad bin Ibrahim terkejut dari tidurnya. يعني أخوه في الطريق شيخهم واحد، Artinya saudara dalam jalan tarikat yang sama-sama berguru dengan satu syekh. يعني الشيخ آخى بينه وبينه أخوه، Artinya syekh mempersaudarakan antara murid dengan murid ini. Ukhuwah. كما حصل Seperti mana yang telah berlaku للصحابة kepada para في sahabat زمن سيدنا رسول الله، di zaman Sayyidina Rasulullah. عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار. Ketika mana Sayyidina Maulana Rasulullah mempersaudarakan kalangan para sahabat muhajirin dengan ansar. وتوضأ وصلى ما شاء. Maka temanku itu pun wudu, dia bangun daripada tidur, dia wuduk, dia solat. ثم تلا من كتاب الله ما شاء الله. Kemudian dia membacalah daripada kitab Allah, ثم Masya دعا Allah. ما شاء الله. Kemudian dia berdoa pula, Masya Allah. ثم نام. Kemudian dia tidur lagi. أخذ غفوة من النوم. Maka dia tidur sebentar. وبقيت على حالي مشتغلا بنظم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku pula tetaplah dalam keadaan halku yang sibuk dengan amalan selawat salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. ثم استيقظ مرة أخرى.
Kemudian temanku tadi bangun lagi. فقال لي يا أخي Dia berkata kepadaku, hai saudara, ادعو لي بدعوة ينفعني الله بها. tolonglah doakan aku dengan satu doa yang dengannya Allah kurniakan aku manfaat. فقلت له Aku berkata padanya, وما ظهر لك من حالي حتى أدعو لك؟ apalah yang zahir kepadamu tentang halku sampai kamu minta doa aku ni? أنت مريد وأنا مريد، Kau murid, aku pun murid juga. شيخنا واحد، Syekh kita satu. أنا لست أفضل منك، Tiadalah aku ini lebih afdal darimu. فقل لي بالله عليك. Maka katakanlah kepadaku demi Allah. فقال لي Maka temanku berkata padaku, إني رأيت فيما يرى النائم tadi aku bermimpi براحا يبرح، يعني منادي ينادي، ada satu penyeru menyeru. وهو يقول Penyeru itu berkata, من أراد أن يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسع معنا، يعني يمشي معنا. hai, siapa yang mahu melihat junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW, marilah pergi bersama kami. فأخذت يدي في يدك Maka aku pun memegang tanganmu. وأقبلنا نسعي مع من سعى، يعني السعي يعني أكثر من المشي وأقل من الجري. Kita pun sama-sama pergilah bersama mereka yang pergi itu berlari-lari anak. فأقبلنا إلى دار Sampailah ke satu rumah. فوجدنا بابها مغلقا Kita dapati rumah tu pintunya kunci. وكل الناس ينتظرون أن يفتح لهم الباب. Semua orang menunggu-nunggu pintu dibukakan untuk mereka. فأقبلت أنا للباب لأفتحه فلم ينفتح لي. Aku pergi ke pintu untuk membukanya, tapi pintu tu tak nak terbuka untuk aku. فقلت لي أنت تأخر يا مسكين وتقدمت أنت ففتح لك الباب. Maka engkau Sidi Ahmad bin Thabit, engkau berkata pada aku dalam mimpi tu, hai si miskin, kau mengundur ke belakang. Biar aku ke depan, aku buka pintu tu. فسبقتك في الدخول. Maka aku pun mendahului engkau nak masuk pintu tu. فرأيت سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. Maka aku melihat ada Sayyidina Rasulullah SAW. فلما رأيته صلى الله عليه وسلم Bila aku melihat kepada baginda SAW, دار بوجه عني وغطاه Sinar Nabi SAW memalingkan wajahnya daripada aku dan menutup wajahnya. وقال لي Baginda bersabda kepadaku, إليك عني يا فلان ما زلت بعيدا. menjauhlah engkau dari aku, hai si fulan, kau masih jauh lagi. وأقبل عليك صلى الله عليه وسلم وأخذك وضمك لصدره. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepadamu dan memelukmu kepada dada baginda sallallahu alaihi wasallam. فاستيقظت مرعوبا Maka bangkitlah aku terkejut daripada tidur ketakutan. وتوضيت وصليت وقرأت من القرآن ما شاء الله. Aku wuduk, aku solat, aku baca Al-Quran tadi, masya-Allah. وتوسلت الله أن يريني صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ونمت. Bertawassullah aku merayu kepada Allah untuk supaya Allah mimpikan lagi aku kepada bertemu sinar Rasulullah SAW, maka tidurlah aku. فإذا بالبراح الأول نفسه Mimpi yang kedua, tidur المنادي lagi. ينادي. Tidur yang kedua tu aku dengar lagi ada satu penyeru menyeru. وأخذت يدي في يدك كأول مرة. Maka aku pun memegang tanganmu, mengajakmu macam mana mimpi yang pertama tadi. ومررنا نسعي فوجدنا قوما واقفين. Kita pun berlari-lari anak, sampailah kita mendapati ada satu kaum ramai-ramai menunggu. بالباب الأول اللي في الرؤية اللي قبلها. Di pintu pertama, di mimpi pertama, yang macam dalam mimpi pertama tadi. والباب نفسه مسكوك مردود. Pintu tu sama juga terkunci rapat. فتقدمت لأفتح الباب Aku maju ke depan untuk buka pintu, فأبى أن يفتح لي. tapi pintu tu tak nak terbuka untuk aku. فتقدمت أنت ففتحته. Maka engkau pun maju ke depan, kau buka pintu tu dapat. ولكني سبقتك للدخول. Tapi aku mendahului engkau ke pintu tu, aku nak masuk dulu. فوجدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. Maka aku mendapati ada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. ودار بوجهه صلى الله عليه وسلم عني. Baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dariku. وقال إليك يا فلان ما زلت لا زلت مش أهل أن تلقاني. Baginda memalingkan wajahnya daripadaku dan bersabda, menjauhlah engkau wahai si fulan, kau masih belum layak untuk bertemu dengan aku. وأقبل عليك صلى الله عليه وسلم. Adapun baginda SAW pergi يا kepadamu. أخي وضمك إلي. Adapun baginda SAW pergi kepadamu, wahai saudaraku, baginda memelukmu. فعلمت Maka tahulah aku. ولا شك أن لك من الأعمال ما يرضي سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. Maka tahulah aku, tak syak lagi bahawa engkau ada amalan yang mencapaikan redha baginda SAW kepadamu. فلهذا قلت لك Maka sebab inilah aku cakap padamu tadi, ادعو لي. tolonglah doakan aku. فعلمت أنني فيقول الشيخ أحمد بن ثابت Maka Syekh Ahmad bin Thabit pun berkata, فعلمت أن نيتي محمودة maka tahulah aku bahawa niatku itu terpuji. وصلاتي على سيدنا رسول مقبولة غير مردودة Dan selawatku kepada Sayyidina Maulana Rasulullah SAW itu makbul, tidak tertolak. وكتمت أمرها إلى أن توفنا شيخنا الكبير. Mimpi itu, perkara itu aku rahsiakan sampailah Syekh besar kami meninggal dunia. وأخونا ذلك الذي رأى الرؤيا. Dan begitu juga
saudara kami tadi yang bermimpi melihat mimpi itu. ولم أخبر بها أحدا Tak pernahlah aku mimpi itu aku ceritakan kepada sesiapa pun. حتى فتح الله علينا برؤية سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم تسليما غير مرات ومرات كثيرة. Sehinggalah Allah memberi futuh kepada kami, dapat kami bermimpi bertemu dengan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW berkali-kali. ونرجو الله سبحانه وتعالى Inilah kami mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أن يزيدنا من فضله Sudilah kiranya Allah menambahkan kurniaannya kepada kami. ويمن علينا برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم Sudilah kiranya Allah berbudi kepada kami dapat lagi bermimpi bertemu sinar Nabi SAW. بجاهه وبحرمة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الملائكة والجن والإنس أجمعين. Demi jah dan kehormatan siapa saja yang mengucap selawat kepada baginda junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW dari kalangan jin, malaikat dan seluruh manusia. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.